Ini adalah filem penyelamat blockbuster yang paling berbaloi ditonton. 13 Lives. Ni adalah peristiwa sebenar yang menggemparkan dunia pada tahun 2018. Pada Jun 2018, satu pasukan bola sepak remaja di Chiang Rai, Thailand pergi ke Gua Tham Luang untuk meraihkan hari jadi salah satu rakannya selepas latihan. Jurulatihnya juga setuju pergi dengannya kerana Tham Luang adalah Taman Hutan Negara Thailand. Namun, tiada siapa yang menyangka selepas mereka masuk ke dalam gua, langit yang cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap dan hujan terus turun dengan lebatnya gila. Pasukan remaja tak berasan bahayanya dan terus masuk dalam gua. Selain tu, ibu bapa remaja mereka sedang sibuk penyediaan untuk sambut hari jadi remaja tu. Waktu sudah malam tapi remaja pasukan bola sepak tetap belum pulang lagi. Salah seorang ibu bapa hanya mengetahui bahawa anak-anak mungkin pergi ke Gua Tham Luang selepas menerima satu panggilan. Mereka sangka anaknya hanya terperangkap kat pintu masuk gua kerana hujan, jadi mereka bergegas cari anak-anak mereka. Tapi berita yang disiarkan dalam radio itu membuatkan mereka risau. Musim hujan biasanya sampai Julai setiap tahun, tetapi tahun ia datang lebih awal dan biasanya Gua Tham Luang akan dibanjiri air setiap tahun di musim hujan. Mereka hanya mampu berdoa agar anak-anak tidak masuk ke dalam gua. Malangnya apabila mereka datang ke gua, mereka hanya melihat basikal anaknya itu tinggal di luar gua. Penjaga memberitahu mereka bahawa gua telah dibanjiri penuh air dan mereka cuba masuk dan mencari tapi tidak dapat masuk lebih dalam. Mendengar berita buruk ni, ibu bapanya serta-merta rasa risau. Pada masa yang sama, Datuk Bandar menerima berita bahawa kanak-kanak itu terperangkap dan segera arah pasukan SEAL untuk pergi menyelamatkan. Selepas SEAL sampai, mereka segera melancarkan pencarian. Mereka bergerak ke hadapan dari lubang ketiga iaitu 800 meter dari pintu masuk. Namun, Datuk Bandar tidak menyedari keseriusan perkara itu dan percaya pasukan SEAL pasti boleh menyelamatkan kanak-kanak itu. Tapi struktur kompleks di Gua Tham Luang jauh melebihi jangkaan. Pada pukul 5 pagi, komando yang masuk gua dan kembali dalam keadaan cedera. Penglihatan di dalam gua hampir sifar. Tambahan pula, aliran air deras dan ruang kecil. Peralatan yang sedia ada langsung tidak sesuai untuk menyelamat. SEAL hanya mampu sampai di persimpangan T sedalam 1,600 meter dari pintu masuk gua selepas beberapa jam perjalanan. Datuk Bandar juga menyedari bahawa penyelamatan tidak pernah berlaku sebelum ini sukar dan tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi sejurus selepas subuh, dia mengeluarkan permintaan untuk menyelamat kecemasan kepada dunia dan atur sejumlah besar kaki tangan tempatan untuk penyelamatan ni. Mereka cuba pam air dari air dalam gua tapi kesan tak ketara. Seorang jurutera pemeliharaan air dari Bangkok telah beri pendapatnya kalau pam air dari gua langsung tak dapat membantu kerana air di dalam gua mengalir ke dalam gua dari celah di gunung dan paras air di dalam gua hanya boleh dilegakan dengan berkesan hanya dengan mengalirkan air dari atas gunung ke bahagian bawah gunung. Oleh itu, dengan bantuan dari lelaki tua tempatan, sebilangan besar penduduk kampung telah diarah untuk mendaki gunung untuk membantu mengalirkan air. Pada hari kelima, Richard dapat tahu daripada berita bahawa namanya telah disebut oleh kerajaan Thailand. Walau Richard belum terima jemputan ofisial dari kerajaan Thailand dalam senarai penyelamat, tetapi dia segera menghubungi rakannya John. Selepas menjelaskan perkara itu, mereka berdua tiba di lokasi kejadian pada hari yang sama. Mereka siap pasang peralatan menyelam. Mereka terus pergi ke gua untuk memeriksa. Banyak pakar dari negara lain turut hadir sertai penyelamatan ni. Kerana ketibaan Richard dan John tidak dilaporkan senarai, mereka telah dilarang kat pintu masuk lubang oleh komando. Selepas komunikasi, Kapten Komando mengetahui bahawa mereka adalah top pakar penyelamat gua dan pakar selam. Lepas masuk balik senarai semula, mereka terus tuju ke lubang ketiga iaitu 800 meter dari pintu masuk gua. Mereka menyelinap masuk ke dalam gua di sepanjang tali cengkaman yang ditinggalkan oleh komando, tetapi adalah jauh lebih di luar imajinasi mereka. Apabila dalam melintas jalan tengah gua tu, ia mungkin akan tertimbus di dalam gua jika tidak berhati-hati. Selepas 4 jam perjalanan yang sukar, mereka berdua akhirnya sampai ke persimpangan T. Apabila mereka berehat dan bersedia untuk bergerak, tiba-tiba dinding batu di dalam gua itu runtuh akibat penyusupan air dan air yang kuat serta kerikil menyerbu masuk serta-merta. Mereka terus bergerak dengan pantas. Apa yang berlaku apabila mereka sampai ke lubang ketiga? Kerana paras air naik terlalu cepat, tempat itu dinaiki air dan seorang sukarelawan yang bertanggungjawab mengepam tu terperangkap di sini. Jadi Richard meminta topeng oksigen John dan memutuskan nak bawa sukarelawan itu keluar dahulu lalu kembali untuk menjemputnya. Tetapi padahal sukarelawan ni tidak pernah menerima latihan menyelam dan bergelut berkali-kali kerana ketakutan sambil cabut muncung oksigen Richard dalam keadaan panik. Nasib baik, Richard tenang menghadapi bahaya. Richard akhirnya dapat menghantar sukarelawan keluar dengan selamat. Apabila mereka berdua keluar dari gua, Datuk Bandar berasa kebimbangan apabila diberitahu mereka hanya dapat sampai ke persimpangan T saja dan kemudian dia mengadakan mesyuarat untuk mengkaji rancangan menyelamat. Richard dan John mencadangkan bahawa mereka mempunyai pengalaman dalam penyelamatan gua selama 30 tahun dan boleh terus mencari dan menyelamat, tetapi demi keselamatan penyelamat, Datuk Bandar cadangkan menggunakan pam air besar untuk mengalirkan air terlebih dahulu dan kemudian baru atur penyelamatan selepas hujan berhenti. Bagaimanapun, kerja saliran air di gunung itu mengalami kesukaran lagi. Jikalau semua air di gunung itu dialirkan, tanah ladang di bawah gunung akan ditenggelami air. Kemudian Datuk Bandar berjumpa dengan tempat penduduk kampung di kaki
mendaki gunung dan bertanyakan keinginan mereka. Walaupun penduduk kampung risau kehilangan rezekinya, tapi mereka mengetahui perkara ini boleh membantu menyelamatkan kanak-kanak itu. Mereka terus bersetuju caranya. Pada hari ke-9, hujan akhirnya sudah berhenti, tapi tiada siapa yang berani memikirkan keadaan di mana kanak-kanak terperangkap di dalam, dan ibu bapanya rupanya lebih cemas. Jadi mereka menjemput seorang sami cuba mendoakan Tuhan untuk menyelamatkan kanak-kanaknya. Pada hari ke-10, paras air di dalam gua akhirnya turun dalam saliran 2 hala yang berterusan. Richard dan John menukar pakaian menyelam dan menyelam ke dalam gua semula. Lepas hampir 4 jam, mereka sampai kat persimpangan T semula. Mereka kencangkan tali cengkaman dan terus bergerak ke hadapan. Keadaan di dalam menjadi lebih rumit. Bahagian tengahnya gua jadi semakin sempit sehingga sukar untuk dilalui. Apabila tali mereka hampir habis ditarik, akhirnya nampak lampu sulur menyala. Mereka akhirnya berjaya temui kanak-kanak itu. Nampaknya kanak-kanak itu akhirnya melihat harapan untuk terus hidup. Apa yang lebih menggembirakan adalah kesemua kanak-kanak itu terselamat dalam gua. Atas dorongan jurulatih, mereka mampu bertahan dengan kerana minum air mata air gunung yang berbaki. Sekarang, kecuali nampak dehidrasi, tidak ada masalah dengan keadaan serius oleh kerana mereka tidak menyediakan makanan. Mereka hanya boleh cuba tenangkan hati selepas itu. Apabila mereka kembali dengan membawa berita menggembirakan, semua orang bersorak dan layan mereka sebagai hero, tapi Richard dan John berasa bimbang. Sebab kanak-kanak itu terletak 2,500 meter dari pintu masuk gua, ia mengambil masa lebih 6 jam 8 minit untuk tiba. Berdasarkan pengalaman menyelamat selama 30 tahun, ni hampir mustahil untuk menyelamatkan mereka dengan selamat dari persekitaran sedemikian. Apatah lagi mereka masih kanak-kanak yang belum menerima latihan menyelam profesional. Ini membawa operasi menyelamat ke jalan mati sekali lagi, dan sehingga tiada rancangan menyelamat yang sempurna, komando hanya boleh membawa beberapa bekalan makanan kepada kanak-kanak terlebih dahulu. Memandangkan sil kebiasaan adalah berlatih di kawasan lapang, pendedahan berpanjangan kepada gua yang kompleks itu menggunakan jumlah oksigen yang berlebihan. Ia mengambil masa 7,5 jam untuk sampai di tempat kanak-kanak itu terperangkap, tapi mereka hampir menghabiskan semua oksigen tank dan ia hanya cukup untuk seorang untuk kembali. Mereka buat ujian dan dapati hanya kandungan oksigen dalam gua hanya 16%. Jika tidak ada cara untuk memikirkannya, semua orang akan mati kerana kekurangan oksigen. Jadi seorang diarah membawa berita itu kembali dan yang lain hanya boleh tinggal dalam gua tu. Walaupun masa semakin suntuk, Datuk Bandar tidak pilihan lain dan hanya mampu cuba menenangkan hati ibu bapanya. Pada masa itu, John mempunyai idea gila dan berani, dan dia menghubungi seorang lagi pakar menyelam, Harry, yang juga pakar bius. John mahu Harry membiuskan kanak-kanak itu dan menghantarnya seperti hantar bungusan, tetapi Harry menolak serta-merta kerana ia bukan sahaja melanggar etika profesional, tetapi juga jika orang mengendalikannya secara betul, mereka mungkin mati tercekik air liur sendiri. Apatah lagi, sekiranya bangun separuh jalan, anak-anak akan bergelut dengan ketakutan dan akan datang akibat yang lebih serius. Pada hari ke-15, satu komando sedang mengangkut bekalan kepada kanak-kanak. Tali silinder oksigennya telah disekat secara tidak sengaja. Apabila dia cuba menanggalkan botol oksigen untuk membuka tali, muncung gas tersangkut menyebabkan sejumlah besar udara bocor serta-merta dan komando tu akhirnya mati di dalam gua yang gelap ini kerana kekurangan oksigen. Pengorbanan komando sudah pasti merupakan tamparan hebat kepada seluruh pasukan. Malah Datuk Bandar juga telah bersedia hadapi senario yang terburuk. Selepas melihat semua ini, Harry akhirnya bersetuju dengan idea John sebelum ini dan kemudian membincangkan rancangan itu dengan Datuk Bandar. Walaupun kaedah menyelamat seperti ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan disertai dengan risiko yang sangat tinggi, buat masa ini ia adalah salah satu cara terbaik. Dan selepas meminta persetujuan daripada pihak atasan, Datuk Bandar akhirnya bersetuju dengan rancangan menyelamat ini. Do your best. And if we fail, the failure is final. Pada masa yang sama, rancangan ini mesti dirahsiakan sepenuhnya terutama pada ibu bapa kanak-kanak itu kerana apabila rahsia ni bocor, mereka akan dikutuk oleh seluruh masyarakat. Selepas itu, Harry melatih para peserta. Memandangkan dos bius pada satu-satu masa tidak boleh terlalu besar, mereka terpaksa menyuntik setiap setengah jam dan menyelam ke dalam gua selepas semuanya siap. Mereka sediakan orang kat 1,250 meter dan 2,000 meter masing-masing untuk penghantaran kanak-kanak. Harry dan ahli pasukan yang lain datang ke tempat kanak-kanak itu terperangkap. Kanak-kanak itu sangat gembira apabila mereka mengetahui bahawa mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka hanya mampu hantar 4 orang anak sekali. Selepas memakai pakaian selam untuk kanak-kanak untuk mengelakkan ketakutan kanak-kanak lain, mereka terus buat suntikan ke atasnya. Selepas kanak-kanak tidak sedarkan diri, pakai topeng oksigen dan masukkan dia ke dalam air. Selepas mengesahkan tiada masalah dengan bernafas, ikat tangan dan kakinya. Setibanya di lokasi geganti pertama, walaupun semuanya berjalan lancar, mereka masih berasa gelisah kerana tidak pernah menyertai penyelamatan seperti itu. Apabila dihantar ke lokasi geganti seterusnya, kanak-kanak itu kelihatan mempunyai beberapa tanda untuk bangun. Walaupun dengan tangan dan kakinya mula berkedut, tetapi mujulah penyelamat membuat suntikan seterusnya pada masa tepat dan akhirnya anak pertama berjaya diselamatkan dan semua tanda-tanda vital nampak stabil. Ini merupakan galakan yang hebat kepada semua orang. Dengan cara ini, mereka berjaya menyelamatkan 4 kanak-kanak pada hari pertama. Oleh kerana cara menyelamat ni agak sukar dan berbahaya dan ni juga menambahkan tekanan besar kepada penyelamatan berikutnya. Nasib baik, mereka dapat menahan semua halangan dan tekanan dan ia tidak ada kemalangan
besar dalam penyelamatan seterusnya. Dengan ketabahan dan kerja keras hampir 5,000 orang di 17 negara untuk menyelamat, mereka berjaya mencipta sejarah manusia dalam penyelamatan ni secara besar-besaran. Sangat ajaibnya, 13 kanak-kanak terperangkap di dalam gua itu dan kesemuanya berjaya diselamatkan selepas 18 hari tanpa sebarang kemalangan jiwa.